Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya ingin menjawab satu kenyataan yang dikeluarkan oleh NGO Peguam Hak Asasi Manusia, ya, iaitu Lawyers of Liberty ataupun LFL, yang mana menuduh Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ibrahim membuat kenyataan palsu dan mengelirukan berhubung pertuduhan menghasut terhadap Menteri Besar sementara Kedah iaitu Muhammad Sanusi. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan hari ini, yang mana pengarah LFL iaitu Zaid Malik berkata walaupun Anwar mendakwa pertuduhan itu seperti untuk melindungi institusi diraja, namun Perdana Menteri mempunyai kepentingan langsung dan salah satu pertuduhan ini. Pemeriksaan terhadap pertuduhan kedua, ya, membawa ia tidak berkaitan dengan sembarang kritikan terhadap seorang raja dan agung. Ia sebenarnya adalah kritikan terhadap Perdana Menteri berhubung pembentukan kerajaan perpaduan, mempersoalkan dakwaan yang dibuat pada masa ini. Masa itulah maksudnya. Jadi oleh itu katanya, dakwaan Anwar bahawa Akta Hasutan 1948 telah digunakan hanya kerana ia menyentuh kedudukan maruah Raja-Raja Melayu adalah tidak benar. Di sini pertikaian dia, ya. Ringkasannya dia kata dalam pertuduhan kedua Akta Hasutan digunakan ke atas Sanusi, seteru politik yang lantang, itu tidak lebih daripada mengkritik Perdana Menteri. Ia adalah salah guna kuasa dan penindasan. Jelas dan mudah, kata Zaid pada satu kenyataannya hari ini. Yang mana dia kata di sini pertuduhan pertama menuduh Datuk Seri Sanusi mengulas tentang bagaimana silsilah keluarga diraja Kedah menunjukkan jalur keturunan tidak pernah putus seperti keluarga diraja lain. Pertuduhan kedua terhadap Sanusi berkaitan dengan keraguan berhubung dakwaan Anwar bahawa Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan bahawa kerajaan perpaduan perlu dibentuk pada November 2022. So daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah LFL ni iaitu Zaid Malik, ya, pada saya kalau dia nak mempersoalkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri itu mengelirukan berkenaan dengan kes pertama, ya, membabitkan Menteri Besar Selangor sementara ni iaitu Muhammad Sanusi yang melibatkan Sultan Selangor. Yang kedua yang dipersoalkan ini adalah berkenaan dengan kenyataan Datuk Seri Ibrahim yang dikatakan sebagai palsu dan mengelirukan isu kerajaan terbentuk dan juga isu yang melibatkan Yang di-Pertuan Agong. Maka saya nak beritahu dekat pengarah LFL Zaid Malik, ya, kamu sebagai seorang peguam, sekarang ini kalau kita buat sidang media, takkanlah Datuk Seri Ibrahim nak pegang kertas penuh macam ni tentang undang-undang. Mesti dia nak jawab media itu secara spontan. Apabila kita jawab secara spontan, ini ataupun dalam ceramah kita bercakap, dia secara spontan, tidak perlulah kita nak merujuk perenggan A Section 2 ataupun apalah kurungan B, kurungan C-nya, tak payah. Secara ringkasnya. Jadi kalau begini sikap pengarah LFL Zaid Malik, saya nak beritahu, dulu sewaktu Datuk Seri Ibrahim ditahan, sewaktu Datuk Seri Ibrahim dibuat pertuduhan, macam-macam pertuduhan palsu, mana dia NGO Peguam Hak Asasi Manusia yang nak membantu Datuk Seri Ibrahim? Kenapa hari ini kes yang melibatkan menghina Yang di-Pertuan Agong, menghina kepada Sultan Selangor, kamu nak mempertahankan? Jadi saya nak beritahu dekat pengarah LFL ni iaitu Zaid Malik, kamu seorang peguam, kamu jangan mempersoalkan yang mana apabila orang buat ceramah, membuat press conference, kamu persoalkan. Benda ini kalau pengarah LFL Zaid Malik ingin lihat secara terperinci, dia juga tidak mungkin membabitkan Datuk Seri Ibrahim. Sekarang ini, saman ke, nak ambil tindakan ke, mahkamah semua, ini bukannya dilakukan oleh Datuk Seri Ibrahim. Kalau melibatkan Sultan Selangor contohnya, ini adalah pertuduhan yang dibuat melalui mereka yang buat laporan polis dan juga daripada Istana Negara itu, Istana Selangor itu sendiri. Jadi apa yang nak libatkan Perdana Menteri? Okey, dalam isu kedua, apabila Datuk Seri Sanusi mempersoalkan isu kerajaan terbentuk pada November 2022 ini, maka ini adalah kerajaan yang dibentuk atas ahli-ahli parlimen yang telah pun pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Kenapa seorang peguam seperti ini pun susah nak faham. Jangan mengelirukan rakyat. Saya rakyat di bawah ni, orang biasa, saya ni orang kampung yang tidak faham undang-undang, tetapi saya rajin membaca, saya faham, saya fahami apa sebenarnya. Apa yang diulas hari ini?
yang mengatakan pertuduhan kedua Sanusi berkenaan dengan keraguan berhubung dengan dakwaan anu bahawa yang Pertuduhan Agung telah menitah bahawa kerajaan perpaduan perlu dibentuk pada November 2022 ini. Ini adalah satu kenyataan yang betul. Tetapi karena dipersoalkan oleh Sanusi berkenaan dengan isu ini, maka hari ini sebagai NGO Peguam Hak Asasi Manusia, perkara ini patutnya kamu lebih pahami dan bukan kamu nak putar belitkan fakta bahawa seolah-olah Datuk Seri Ibrahim ini berbohong ataupun menipu ataupun mengelirukan rakyat. Orang pertama pergi menghadap yang di Pertuduhan Agung waktu itu siapa? Datuk Seri Ibrahim, Tan Sri Medi Yassin, Tan Sri Abdul Awang keluar daripada Istana Negara, tidak dapat keputusan. Apa keputusannya? Apabila yang di Pertuduhan Agung menitahkan supaya Datuk Seri Ibrahim bergabung dengan Barisan Nasional. Dan kita pun dengar bahawa Barisan Nasional diminta untuk bersama dengan Datuk Seri Ibrahim untuk menubuhkan kerajaan perpaduan kerana Perikatan Nasional sudah tidak bersetuju. Akhirnya GPS juga masuk sekali dalam untuk menambahkan jumlah sehingga menjadi majoriti 2/3. Jadi apa masalah yang kita nak ulas hari ini? Jadi kalau nak cerita semua orang betul, kalau kita nak menggunakan hujah dalam sebagai seorang peguam, dia jangan tengok hujah Datuk Seri Anwar Ibrahim di luar. Kalau nak lihat hujah yang betul, mintalah kertas rujukan ataupun apa yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang pendakwaan dan sebagainya. Kalau kita mengulas seperti saya mengulas seperti ini, dia tidak akan komplit. Jadi saya kritik ini kerana saya melihat kenyataan media yang dikeluarkan, yang mana NGO Peguam Hak Asasi Manusia mengatakan PM mengelirukan orang ramai atas pertuduhan Sanusi. Cara kita nak mengulas kepada orang ramai ini bukannya terperinci. Kalau kita nak ulas, contohnya ekonomi, bagaimana naik turunnya dengan orang awam ni, bukan mereka paham. Yang mereka tahu hari ini mengikut rentak yang dikeluarkan atau propaganda yang dikeluarkan oleh pembangkang dengan mengatakan bahawa harga barang mahal disebabkan Anwar jadi PM. Ini yang ditanam disemai. Jadi saya nak beritahu kepada pengarah LFL ni, iaitu Zahid Malik, kamu nak kritik kerajaan hari ini, kalau kamu rasa kamu nak jadi NGO Peguam Hak Asasi Manusia, berpihak kepada pihak yang ada hari ini, tak payah nak cerita Peguam Hak Asasi Manusia kepada rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah saya dengar NGO Peguam Hak Asasi Manusia ni nak bantu. Pembangkang begitu lama, masuk keluar mahkamah, pembangkang ditindas, iaitu Pakatan Harapan yang lalu. Tak pernah saya dengar NGO Peguam Hak Asasi Manusia ni. Tiba-tiba isu Sanusi timbul pula. Jadi itulah masalah mereka ini.